الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekali, selamat Hari Raya Aidil Adha. Minal aidin wa faizin insya-Allah. Dan insya-Allah pada petang ni tuan-puan, saya nak menjawab satu soalan, pertanyaan daripada sahabat-sahabat ahli qaryah saya, ahli qaryah di Kuala Sungai Baru, ahli qaryah saya. Kerana hari ini, esok dan lusa dijadualkan program korban anjuran Masjid Al-Hasaniyah Kuala Sungai Baru. Alhamdulillah, Masjid Al-Hasaniyah berjaya mengumpulkan sebanyak 22 ekor lembu dan 2 ekor kambing, melibatkan 144 bahagian yang mengambil serta. Alhamdulillah, pada tahun ini untuk menegakkan syiar Islam. Tahniah, alhamdulillah. Dan pada aktiviti pagi tadi tuan-puan, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, macam mana pula Ustaz kalau pembahagian yang afdal bagi daging korban? Dan saya tanya dia, apa soalannya? Dia kata, saya ni berkemampuan Ustaz untuk menyertai ibadah korban tahun ni. Saya nak tanya bagaimana cara pembahagian yang afdal untuk saya bahagikan daging korban ini. Alhamdulillah, sangat menarik soalan ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya akan jawab, dan sebelum itu kita akan mulakan dengan
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا معلم إبراهيم حكمة وعلمني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Pertama sekali, terima kasih kepada sahabat-sahabat Qaryah yang bertanya tentang soalan tadi, dan insyaAllah saya cuba kongsikan setakat kemampuan pengetahuan yang saya faham dan tahu. InsyaAllah sekiranya ada kekurangan dan kesilapan dalam perkongsian jawapan ini tuan-puan, mohon daripada sahabat-sahabat, asatizah, ustaz, para wali ulama di luar sana menegur sama ada secara terbuka dan tertutup. InsyaAllah saya akan berlapang dada untuk kita sama-sama menegakkan sunnatullah wa sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya berikutnya kepada jawapan insyaAllah. Moga-moga perkongsian tajuk soalan pada kali ini, petang ini, insyaAllah dapat memberikan penjelasan dan kepahaman yang mantap tentang pembahagian daging korban. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga serta mereka yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah korban kepada golongan yang berkemampuan untuk melaksanakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, suka saya bawakan dalil pensyariatannya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya oleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, bukan kerana sipulan, bukan kerana sesiapa, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan Allah menyambung, sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur kepadanya. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabshayn wa ana udhi bikabshayn. Maksudnya tuan-tuan, sesungguhnya satu ketika Nabi SAW melaksanakan korban dengan 2 ekor kambing. Dalam sanad hadis ini, matan hadis ini, kata Nabi kibas. Bikabshaini maknanya 2 ekor kibas. Dan aku sendiri, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhuma, wa ana udhha bikabshain, dan aku juga melaksanakan korban dengan 2 ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hukum melaksanakan ibadah korban bagi mazhab kita, maknanya mazhab Syafi'i, ialah sunat muakkad, yakni sunat yang dituntut. Ini kerana ia merupakan syiar Islam yang wajib ke atas orang Muslim yang berkemampuan, demi untuk menjaga terhadap syiar Islam, syiar tersebut. Ini syiar pengorbanan ini, syiar korban yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS.
Dan ini juga disebutkan di dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Asy-Syafi'i. Dan selain itu juga beliau menyebut daging korban itu wajib untuk disedekahkan kepada golongan fakir dan miskin dalam kalangan orang Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَئِيسَ الْفَقِيرَ. Sadaqallahul azim. Dengan yang demikian, makanlah, faqulu minha wa ta'imu, makanlah kamu dari daging ba'isal fakir, binatang-binatang korban itu, dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Dalam surah Al-Hajj, muslimin muslimat merujuk pada ayat yang ke-28 insya-Allah. Kembali menjawab persoalan tadi, apakah afdal, siapa yang afdal untuk daging korban. Saya suka untuk kongsikan bahawa perkara ini hendaklah terlebih dahulu melihat sama ada korban tersebut merupakan korban sunat atau korban nazar, yakni wajib, atau yang telah ditentukan untuk dijadikan korban. Dalam kaedah hukum fiqh, iaitu tentang korban ini terbagi kepada dua, iaitu korban sunat dan korban wajib. InsyaAllah saya akan terangkan lebih dalam. Jika sekiranya tuan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, haiwan korban tersebut merupakan korban sunat, maka sunat juga baginya untuk memakan sebahagian daripada daging haiwan korban tersebut. Macam kita buat korban hari ini, maknanya itu korban sunat. Dan orang yang korban itu tadi boleh makan sedikit. Walau bagaimanapun, muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, harus untuk kita ataupun dia yang melakukan korban tadi mengagihkan kesemua daging korban tersebut kepada orang lain. Dia makan sedikit dan diagihkan kepada orang lain. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, yakni bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan korban, fanahara salasan wa sitain badanatan biyadihi summa a'ta 'aliyan fanahara ma 'abara wa ashraqahu fi hadith summa amara min kulli badanatin ببضعة فجعلت في قدر فطابخت فقعل فأكل من لحمها وشرب من مرقها. Maksudnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih salasa wasitain, 63 ekor unta ibil. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ali ibnu Abi Talib untuk menyembelih apa yang terbaki. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya bagi setiap satu unta itu dibahagikan kepada beberapa orang. Kemudian dimasukkan ke dalam periuk lalu dimasak. Setelah itu mereka berdua makan dagingnya dan minum kuahnya. Fa'aqala min lahmiha wa syurba min marqiha. Mereka makan daging dan juga min marqiha, iaitu kuahnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, insya-Allah. Oleh itu muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, daging korban tersebut boleh dibahagikan kepada beberapa cara. Ini kaedah tuan-puan. Antaranya yang pertama, atau kita kira 1/3. Kita bagi kepada 3 dan kita mulakan daripada 1/3. Disunatkan untuk orang yang melakukan korban untuk mengambil 1/3
daripada daging korban tersebut untuk diri sendiri dan menyedekahkan separuh ataupun 2/3 daripada bakinya kepada golongan fakir miskin. Jadi tiada lagi keraguan, boleh makan ke tak boleh makan ni ustaz. Saya buat korban, saya dengar ada ustaz tu kata tak boleh makan, haram. Itu mungkin dimaksudkan ustaz tersebut adalah korban wajib, iaitu korban nazar. Korban sunat dia tiada masalah, dan sunat kita makan sedikit dan kita agihkan separuh 2/3 kepada fakir, golongan fakir miskin. Itu perkara yang pertama, kaedah. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, atau orang yang melakukan korban mengambil 1/3 daripada daging korban dan mengagihkan 1/3 baki daripadanya kepada golongan fakir miskin, serta 1/3 lagi daripadanya diberikan sebagai hadiah kepada golongan kaya. Mana ni korban sunat. Korban sunat ni orang kaya pun, apa pun jawatan dia, gaji dia RM10,000 ke, rumah dia besar mana sekalipun, kereta dia berbanyak macam mana sekalipun, tuan-puan muslimin muslimat rahmati Allah, tiada keraguan atasnya, dan disunatkan untuk dikongsikan agihan korban tersebut dan boleh dijadikan hadiah kepada orang yang kaya tadi, sebagai hadiah. Dan yang ketiga, hadirin hadirat rahmati Allah, namun cara yang afdal ialah, jadi saya dah tunjukkan 3 kaedah. Maknanya 1/3 orang yang melakukan korban, 1/3 dia sedekahkan kepada fakir miskin, dan yang 1/3 lagi dijadikan sebagai hadiah kepada orang yang kaya, jiran-jiran, sahabat andai dan sebagainya. Tetapi suka saya kongsikan cara yang afdal, sebab soalan tadi tanya yang afdal lah ustaz, daging korban ni yang afdal ni siapa, yang patut kita bagi. Seseorang yang melakukan korban tersebut menyedekahkan, cara yang afdal, menyedekahkan keseluruhan daripada daging korban dan memakan sedikit sahaja daripada korban tersebut, sebagai sekadar mengambil berkat. Berkat korban tadi itu dia makan hanya sekadar mengambil berkat. Kerana hal ini muslim muslimat, menyedekahkan keseluruhan daging tersebut merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada sikap mementingkan diri sendiri. Manakala memakan sedikit daripada daging tersebut sebagai beramal dengan zahir, iaitu ayat Al-Quran, dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini tuan-puan boleh dirujuk juga dalam kitab yang sama, iaitu kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Syafi'i. Sebaliknya, jika sekiranya haiwan korban tersebut merupakan sebagai korban nazar atau korban wajib yang telah ditentukan, contohnya korban nazar, insya-Allah sekiranya Allah memudahkan hajat saya untuk melaksanakan haji pada tahun ini atau pada tahun-tahun berikutnya, atau sebelum saya menghembuskan nafas yang terakhir, saya dipilih, dijemput Allah untuk melakukan ibadah haji, maka saya akan melakukan nazar dengan sembelihan 1 ekor kambing. Itu dipanggil korban wajib, yakni korban nazar. Korban ini tuan-puan, jumhur ulama mengatakan haram, bukan kata jumhur, Nabi kata haram, tak boleh makan, malah seluruh korban itu tadi disedekahkan kepada golongan fakir miskin. Oleh itu Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri di dalam kitab Syarah Al-Yaqut Al-Nafis mengatakan, ini lebih kepada syair ataupun hikmah, kata-kata wa afdalu fil dhahiyatil masnunah
أن يتصدق بأكثرها ويبقى له قليلا للبركة. Maksudnya, adapun yang afdal, ini bukan hadis, ini syair, kata-kata hikmah dari ulama, orang hebat, para ulama ilmuwan, wali-wali Allah. Adapun yang afdal bagi pembahagian sembelihan korban yang sunat ialah dengan memberi sedekah sebahagian besar daripadanya dan meninggalkan sedikit untuk dimakan sebagai mengambil berkat daripadanya. Dan ini boleh dirujuk dalam kitab yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu dalam kitab Syarah Al-Yaqut Al-Nafis. Kesimpulannya, muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, berdasarkan apa yang saya kongsikan ketika ini, suka saya menyimpulkan bahawa jika sekiranya korban tersebut merupakan nazar ataupun korban wajib yang telah ditentukan untuk dijadikan korban, maka wajib untuk dia menyedekahkan kesemua daging tersebut dan tidak boleh dia memakan sebahagian daripadanya. Manakala jika sekiranya ia merupakan korban yang sunat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mereka yang mampu, maka cara yang afdal bagi pembahagian daging korban tersebut ialah menyedekahkan kesemuanya bagi mencapai tujuan korban tersebut, serta memakan sedikit daripadanya untuk beramal dengan zahir nas Al-Quran dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga persoalan ini terjawab. Sekiranya ada kekurangan dan kelemahan, boleh memberi teguran, insya-Allah. Dengan berlapang dada saya menerima segala yang baik, sebab kala yang mendatangkan kebaikan demi kita rapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah dalam mengamalkan syariat agamanya, serta memberikan kita kebaikan, kepahaman sebaiknya dalam beragama. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak pergi sambung korban. Saya akan sesi kedua petang. Ini pun dah lewat 4, masya-Allah. Insya-Allah saya akan kongsikan sebentar saja.